Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat lagi kita ke udara menyambung pengajian kita tadabbur dan tafsiran bagi surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. InsyaAllah pada malam ni kita akan bermula daripada ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Dan ingatlah Lut, sebutlah cerita Lut ketika mana dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Jadi kisah yang ketiga yang Allah SWT sebut kepada kita ni yang merupakan dalil daripada sejarah, iaitu dalil supaya orang-orang beriman yang menghadapi ujian itu supaya mereka mendapat semangat, supaya mereka dapat bersabar dengan ujian, yang mana ujian ini telah dihadapi oleh para nabi sebelum daripada ini, yang mana Allah SWT sebut sebelum daripada ni kisah Nabi Nuh yang berdakwah dengan tempoh yang begitu lama. Kemudian cerita Nabi Ibrahim yang berhadapan, yang berhujah dengan kaum dia sehingga baginda dibakar. Dan cerita yang ketiga ni kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut ni Allah SWT sebut selepas daripada kisah Nabi Ibrahim. Ada beberapa kesesuaian lah pertautannya. Antaranya iaitu zaman Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ini adalah zaman yang sama. Seperti mana yang kita baca sebelum pada ni, fa'amana lahu Lut, maka berimanlah Nabi Lut itu kepada Nabi Ibrahim. Yang ni dalam keadaan kaum Nabi Ibrahim itu menolak dakwah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah SWT memberikan kepada Nabi Lut ini darjah kenabian. Seperti mana yang kita maklum juga, Nabi Lut ni dari keluarga Nabi Ibrahim. Cuma Allah SWT telah perintahkan Nabi Lut ini berada di tempat yang berlainan daripada Nabi Ibrahim. Kesesuaian yang kedua iaitu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah SWT daripada api. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah SWT daripada air. Adapun Nabi Lut ini Allah SWT sebut cerita dia ni berkenaan baginda ni selamat daripada azab yang ditimpakan ke atas kaumnya itu dalam rupa batu.
Allah SWT memerintahkan Jibril supaya mengangkat lapisan bumi ni dihempap ke atas kaum Nabi Lut. Jadi Allah SWT menyelamatkan Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ni terselamat daripada batu azab rijz. Seperti mana Nabi Ibrahim, Allah SWT selamatkannya itu daripada api. Jadi dalam ayat ni, ayat 28 ni, Allah SWT menyebut nasihat nasihat yang utama yang diberikan kepada kaum dia tu, nasihat, teguran dan juga celaan berangkumi belaka. Maknanya intisari dakwah Nabi Nuh, Nabi Lut kepada kaum dia ni, mana menegur dengan penuh nasihat, dengan penuh kasih sayang, supaya mereka ni memperbaiki kesilapan ataupun kerosakan yang telah dilakukan oleh mereka itu. Apa yang perlu kita lihat di sini, iaitu dalam bab dakwah Nabi Lut ini tidak disebutkan beriman kepada Allah. Ada setengah ulama menyatakan bahawa kaum Nabi Lut ni dia memang beriman kepada Allah. Sebab itulah dakwah kepada tauhid itu tidak disebutkan di sini. Hanya disebutkan dakwah ataupun bantahan terhadap perbuatan jahat mereka. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa mereka ni adalah golongan yang engkar juga terhadap tauhid kepada Allah SWT. Cuma kerosakan yang sangat besar, tidak kurang daripada kesyirikan ataupun kufur yang dilakukan oleh mereka itu, mereka melakukan perbuatan yang amat bercanggah dengan naluri manusia, tabi'i manusia dan akal manusia. Iaitu Allah SWT sebut di sini, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Maknanya kamu melakukan satu kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana penduduk alam ini. Maknanya Allah SWT sebut alam di sini, maknanya di kalangan manusia tidak pernah buat perbuatan ni. Begitu juga di kalangan haiwan-haiwan yang lain. Sebab itulah disebutkan alamin di sini. Seperti mana kita telah baca sebelum pada ni, di hujung cerita Nabi Nuh itu, Allah SWT menyebut apa yang berlaku kepada Nabi Nuh itu menjadi tanda, menjadi waja'alnaha ayatan lil alamin. Jadi alam ni maknanya semua selain daripada Allah Ta'ala, maknanya satu tanda bagi sekalian alam ini, maknanya bukti kekuasaan Allah Ta'ala itu selain berkait ataupun perlu difikirkan oleh manusia, berkait dengan manusia, tetapi ia juga berkait dengan makhluk-makhluk yang lain. Begitu juga di sini, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tidak pernah dilakukan oleh penduduk alam ini, penduduk bumi ini, manusia dan haiwan-haiwan yang lain tidak pernah melakukan al-fahishah ini. Jadi al-fahishah ni Allah SWT sebut dengan alif lam. Maknanya benda ni al-ma'hud, diketahui oleh mereka. Jadi perbuatan mereka ni perbuatan seks di luar tabi'i. Cuma Allah SWT tak sebutlah di sini perbuatan ni. Maknanya tidak perlu disebut dengan tegas sebab semua mengetahui. Ataupun tidak sesuai nak disebut di sini dalam keadaan semua tahu perbuatan kaum Nabi Lut ni macam mana. Jadi Nabi Lut berpesan kepada mereka, pertama sekali Nabi Lut menyebut ini adalah fahishah. Maknanya sesuatu yang keji, yang bercanggah dengan tabi'i, bercanggah dengan akal, dengan naluri kejadian manusia. Dan yang kedua, benda ni tidak pernah dilakukan oleh mana-mana makhluk. Dua hujah. Nabi Nuh dalam menasihati mereka. Nabi Nuh kata lagi, a'innakum lata'tunar rijal, patutkah
Maknanya Nabi Nuh bertanya kepada mereka. Pertanyaan ni dalam bentuk bantah lah. Jadi dia panggil istifham ni istifham ingkari. Maknanya pertanyaan dalam bentuk membantah. Patutkah? Yang ni kamu memang tidak patut. Tidak sepatutnya kamu melakukan perbuatan ini. Jadi pertanyaan ini dengan maksud mengingkari, membantah. Patutkah kamu mendatangi orang lelaki? Mana dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu? Yang ni dengan meninggalkan wanita-wanita. Wa taqta'una as-sabi, dan kamu memotong jalan lalu lalang. Maknanya kamu merompok. Jadi penyambung. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu melakukan perbuatan yang mungkar secara terbuka di kelab-kelab kamu. Nadi itu maknanya tempat kamu bermesyuarat. Dalam sirah kita belajar, orang-orang Quraisy ni dia bermesyuarat di Darun Nadwah. Jadi perkataan Nadwah tu daripada nadi, maknanya kalau zaman sekarang ni orang panggil kelab lah, kelab. Tempat berhimpun. Coffee house ke gapo semua, mana kelab-kelab perjumpaan. Maknanya kamu ni melakukan kejahatan secara terbuka. Dalam tafsir ada disebutkan bahawa setengah daripada ulama menyatakan bahawa perbuatan mungkar yang dilakukan oleh mereka secara terbuka ni antaranya belaga kibas, belaga lembu, belaga hayawan lah, belaga termasuklah belaga ayam. Jadi di sini maknanya Nabi Lut berpesan kepada mereka supaya mereka meninggalkan, mana tak patut. Maknanya kalau kamu ada akal, kamu berfikir dengan akal kamu, tidak patut kamu buat perbuatan-perbuatan ni. Yang ni memuaskan hawa nafsu sesama jenis, merompok, menzalimi orang lain, merampas harta orang lain, dan melakukan maksiat secara terbuka dengan arti tidak ada siapa yang membantah. Maknanya setuju belaka. Maknanya di sini masyarakat kaum Nabi Lut ni, mana masyarakat yang tidak ada perasaan sensitif terhadap maksiat yang dilakukan secara terbuka. Jadi perbuatan maksiat ni dia ada dua. Perbuatan maksiat orang tu buat dalam keadaan dia dengan pasangan dia, maknanya bersembunyi, tak ada siapa tahu. Waktu cerita mereka tu dengan Allah Ta'ala, ataupun orang buat maksiat, contoh orang minum arak dalam bilik, tak ada siapa tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi tak ada siapa tahu, maknanya kalau orang tahu, orang akan cegah. Yang menjadi masalah iaitu mereka ni buat maksiat secara terbuka dalam keadaan tak ada siapa yang ingkar, maknanya semua setuju, semua terlibat sama, seolah-olah benda ni sudah menjadi satu yang normal lah. Jadi di sini Allah SWT nak sebut pada kita tidak patut sesuatu benda yang mungkar ni tidak diingkari, tidak dibantah, sebab takut benda ni jadi normal. Normal, jadi benda yang normal, benda yang biasa, takut jadi satu agenda normalisasi, menormalisasikan maksiat. Ini adalah satu benda yang boleh merosakkan masyarakat. Jadi di sini kita boleh nampak mengikut kebanyakan ahli tafsir, dia kata ketiga-tiga perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ni mana benda yang berbeza-beza. Tetapi ada juga tafsiran yang lain, iaitu ayat ni sebenarnya penegasan huraian kepada fahisyah. Ayat ini adalah huraian kepada fahisyah yang tersebut dalam ayat 28. Apakah yang dikatakan sebagai fahisyah tu? Iaitu kamu mendatangi orang lelaki. Seperti mana tafsir jumhur lah. Yang kedua, wa taqta'una sabi, dengan erti kamu telah memotong jalan.
Memotong jalan ni makna memotong jalan zuriat. Satu lagi tafsiran yang kita boleh buat di sini, maksud sabil di sini mana jalan zuriat. Maknanya Allah SWT telah cipta dalam diri manusia ni ada hawa nafsu. Sebab manusia ni dia makhluk mukallaf. Makhluk yang ada tanggungjawab untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dan untuk memakmurkan alam ini. Allah SWT pasangkan dalam diri manusia itu syahwat. Seperti mana ada pada binatang, dan dalam masa yang sama juga Allah SWT pasangkan dalam diri manusia ni jiwa malakiyah, jiwa malaikat. Jadi dengan ada jiwa malaikat dan dengan ada syahwat ni, manusia dapat hidup atas muka bumi ni untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi dengan ada jiwa malaikat ni, manusia dapat meningkatkan kerohanian dia untuk dia jadi dekat kepada Allah Ta'ala, menjadi orang yang taat patuh pada perintah-perintah Allah Ta'ala seperti mana malaikat. Dia ada dalam diri manusia ni jiwa, ada sifat kebinatangan, bahimiyah, ataupun ada nafsu syahwat. Jadi dengan tujuan untuk manusia ni membiak, beranak, melahirkan zuriat. Jadi ada saluran dia lah. Maknanya lelaki dia akan berkahwin dengan perempuan. Lelaki akan cari perempuan, perempuan akan cari lelaki. Barulah ada jalan keturunan tu. Jadi bila manusia ni melanggari perkara fitrah ataupun naluri yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam jiwa manusia, mana lelaki dia akan suka pada perempuan, begitu sebaliknya perempuan akan suka pada lelaki. Bila dia suka sesama jenis ni, berarti dia telah memutuskan jalan yang telah Allah SWT gariskan kepada mereka. Jalan sebenar, jalan untuk memuaskan keinginan itu. Jadi bila begitu, bila manusia ni cari sama jenis, maka tidak akan berketurunan lah manusia. Jadi wataqta'una sabil, makna manusia telah ubah, telah potong jalan zuriat. Wata'tuna fi nadikumul munkar. Bentuk fahisyah yang kedua ni, maknanya wataqta'una sabil tadi, lelaki akan cari lelaki, bila mana perempuan itu pula tak ada siapa lelaki yang berminat pada dia, maka dia akan cari sama perempuan juga. Itu termasuk di bawah pengertian yang boleh kita fahami daripada wataqta'una sabil. Perkara fahisyah yang ketiga, wata'tuna fi nadikumul munkar. Mana perbuatan fahisyah ini, perbuatan homo ni, kamu lakukan secara terbuka. Maknanya perbuatan homo yang mereka buat ni bukan kata bersembunyi, tidak, tetapi secara terbuka. Seperti mana yang berlaku di barat sekarang ni lah. Banyak dia ada kelab-kelab, tepi patah pun ada macam-macam. Jadi fahisyah itu dihuraikan dalam ayat ini mana dengan tiga perkara lah. Jadi Nabi Lut tegur mereka, menasihati mereka, mencela mereka, marah pada mereka, tetapi fama kana jawab qaumihi, tidaklah menjadi jawapan kepada kaumnya itu melainkan mereka berkata, datangkan kepada kami azab Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maknanya jika kamu ni benar seorang nabi mari daripada pihak Allah Ta'ala, kamu telah memberi amaran kepada kami dengan azab yang akan turun jikalau kami tidak patuh kepada larangan engkau, maka kemukakan azab. Mana mereka telah mencabar. Mereka telah mencabar Nabi Lut ini, kalau benar, mari datangkan sahaja azab. Yang ini mereka istihza. Mereka mempersendakan azab Allah. Mana orang beriman ni, bila disebut azab Allah mereka akan takut, tetapi orang yang engkar ni mereka mempersendakan. Jadi seolah-olah bagi mereka Nabi Lut ni hanya mendakwa adanya azab. Jadi permintaan mereka itu dengan makna ta'jiz. Maknanya mereka menganggap bahawa Nabi Lut ini tidak mampu membawakan azab.
Bila Nabi Lut tidak mampu mendatangkan azab, maka pada ketika itulah mereka akan mempersendakan, akan menjatuhkan kedudukan Nabi Lut itu. Tetapi oleh kerana Nabi Lut ni rasul yang diutuskan oleh Allah, dan rasul ni bersifat sadiq, benar, maka azab pasti akan mari. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, bantulah aku menghadapi golongan yang perosok-perosok ini. Maknanya setelah tidak ada harapan lagi, bahawa kaum dia ni akan beriman dan berubah, membaiki kerosakan yang telah mereka lakukan, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah Ta'ala. Mana biasanya para Nabi ni, mereka berdoa minta diturunkan azab terhadap golongan yang engkar ni, setelah mana tidak ada harapan lagi mereka tu nak beriman, malah mereka mencabar, mempersendakan, menghalau orang lain pula daripada beriman, dan mereka tu sendiri minta azab. Setelah diberi amaran, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah SWT, minta pertolongan. Sebab apa? Sebab pada ketika ni Nabi Lut ni di kalangan ghuraba, mana tidak ada penyokong yang ramai. Maknanya golongan majoritinya golongan yang menentang Nabi Lut. Sebab itulah Nabi Lut minta Allah SWT menolong, memberi bantuan. Di sini Allah SWT menyebut, ataupun dalam doa Nabi Lut ini, Allah SWT menyebut sifat kaum Nabi Lut ni adalah golongan mufsidin. Alal qaumil mufsidin. Maknanya mereka ni patut dihukum oleh Allah SWT kerana perbuatan mereka itu mufsidin, ifsad, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Mana mereka tu sendiri punah dan memunahkan pula orang lain. Maknanya kalau kita baca kisah Nabi Lut ni di tempat yang lain, dalam surah-surah yang lain, kita boleh buat kesimpulan fasad, mufsidin yang ada pada mereka ini antaranya apa? Merosakkan fitrah. Mereka memunahkan orang lain. Maknanya timbul dalam diri mereka itu cinta kepada kaum sejenis, dan mereka akan menggoda, akan pujuk, akan kita kata mencabul anak-anak muda. Mana mereka tengok budak-budak muda ni tak ada janggut ke apa semua ni, mereka mencabul kehormatan. Jadi anak muda tu akan rosaklah. Mana daripada sifat anak muda ni, dia berpotensi akan menjadi, ada potensi untuk menjadi seorang suami, seorang ayah. Akhirnya punah akhlak mereka tu, jadi suka kepada kaum sejenis. Jadi merosakkan fitrah, menyebabkan akhlak anak muda ni punah, menyebabkan wanita-wanita ni terbiar tanpa dikahwini. Habis punah keturunan. Begitu juga dengan perbuatan mereka merompok di jalanan ini, tidak ada lagi keamanan, merosakkan keamanan. Dan perbuatan ini mereka ni juga sebenarnya mempromosikan, menggalakkan orang lain melakukan kejahatan maksiat secara terbuka. Seolah-olah benda ni benda biasa, jadi sensasi. Sebab itulah semua ini dikatakan sebagai fasad fil ard. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Ketika datang malaikat utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan, mereka berkata, sesungguhnya kami hendak membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya penduduknya itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Mana ni ringkas cerita, Allah SWT menerima doa Nabi Ibrahim, Allah SWT telah menerima doa Nabi Lut. Lalu Allah SWT memerintahkan malaikat
pergi membinasakan kaum Nabi Lut. Tapi sambil-sambil mereka menemui Nabi Lut tu, terlebih dahulu mereka pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ayat sepatah dua cerita. Cerita yang pertama berita gembira, maknanya Nabi Ibrahim ini akan mendapat zuriat, iaitu mendapat Nabi Ishak. Inilah antara yang Allah SWT janjikan. Dalam ayat yang lepas yang kita baca, natijah yang baik daripada hijrah kepada Allah Ta'ala, Allah SWT kata, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Jadi marilah berita gembira kepada Nabi Ibrahim ni. Kemudian diberitahu juga kepada Nabi Ibrahim bahawa kami ni, yakni malaikat berkata, kami hendak membinasakan penduduk kampung ini. Maknanya tak jauh lah jarak di antara tempat Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu. Maknanya nak ayat sepatah. Ayat dulu kepada Nabi Ibrahim tu. Hukuman Allah SWT yang akan menimpa kaum Nabi Lut. Inna ahlaha. Maknanya Allah SWT nak menyatakan di sini, sebab mereka itu dibinasakan, illah kepada halak mereka itu. Illah, sebab kepada mereka itu layak dibinasakan, iaitu mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maknanya mereka telah melakukan pelbagai bentuk kejahatan. Walamma qala inna fiha Luta. Maka Nabi Ibrahim kata kepada malaikat-malaikat tadi, di dalam kampung itu ada Nabi Lut. Maknanya tak boleh binasakan lagi. Dalam keadaan Nabi dia ada, macam mana kamu nak menghancurkan mereka itu? Qalu nahnu a'lam biman fiha. Malaikat berkata, kami lebih mengetahui dengan siapa yang berada di dalamnya. Yang ni oleh kerana kami ni diutuskan untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan urusan Allah Ta'ala ni, maka kami lebih mengetahui daripada kamu, wahai Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim ni dia tidak tahu dengan lengkap apa arahan Allah SWT kepada malaikat ni. Ini menafikan ilmu ghaib daripada Nabi. Malaikat kata, kami lebih mengetahui dengan siapa yang ada di situ. Maknanya siapa yang patut dibinasakan dan siapa patut yang selamat. Maknanya kami akan lanunajjiyannahu wa ahlah, kami pasti akan menyelamatkan Nabi Lut. Adalah cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, aturan Allah Ta'ala supaya Nabi Lut itu selamat. Wa ahlahu, dan keluarganya. Illa mura'atahu, kecuali isterinya. Isterinya ni mana isterinya yang khianat lah. Isterinya yang khianat. Maknanya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Lut, dan dia ni tok jaga lah. Dia antara penganjur juga pesta maksiat ni. Kanat minal ghabirin, maka tetaplah dia dari kalangan orang-orang yang akan dibinasakan. Maknanya isterinya ni akan tetap bersama dengan orang-orang yang tidak diselamatkan. Kekal di tempat itu, di perkampungan Sadum dia panggil. Jadi itu mana jaminan yang telah diberikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim atas kerisauan Nabi Ibrahim tentang keselamatan Nabi Lut. Maknanya kalau malaikat itu membinasakan perkampungan tersebut, jadi macam mana kedudukan Nabi Lut itu dan keluarganya yang beriman? Maka ini jaminan keselamatan yang diberikan oleh malaikat, diberitahu kepada Nabi Ibrahim. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, bila mana malaikat mari, disebutkan utusan ni, tidak disebutkan malaikat ni, maknanya
malaikat ni mari dalam rupa manusia. Jadi malaikat mari dalam rupa manusia. Sebab itulah disebutkan dalam ayat sebelum pada ni pun, walamma ja'at rusuluna, walamma an ja'at rusuluna. Jadi disebutkan malaikat tu dalam lafaz rasul-rasul, maknanya utusan-utusan, bagi menyatakan bahawa malaikat ni mari dalam rupa manusia terlebih dahulu. Bila mana utusan-utusan kami, yang ni malaikat datang kepada Nabi Lut, baginda merasa duka cita dengan kedatangan mereka, takut. Takut. Sebab apa? Sebab bila mari azab Allah Ta'ala ni, tak ada siapa tidak ada siapa pun dapat merasakan dia selamat. Seperti mana kita baca dalam beberapa ayat berkenaan dengan cerita Nabi Nuh tu. Walaupun Nabi Nuh itu selamat atas kapal, tapi Nabi Nuh tetap berdoa kepada Allah SWT supaya selamat. Maknanya sikap orang beriman ni, sikap yang patut ada pada orang beriman ni, dia sedikit pun tidak merasa selamat terhadap kemungkinan ditimpa azab Allah Ta'ala, walaupun dia seorang Nabi. Seperti mana kita baca dalam hadis Nabi SAW, bila mana mari angin ribut di Madinah, maka berubah wajah Nabi ketakutan. Nabi membaca doa, minta perlindungan dari Allah SWT, minta perlindungan kepada minta perlindungan dengan Allah dari ditimpa angin yang kencang itu. Maknanya ada perasaan takut. Jadi takut ni mana benda yang sama ada sebagai manusia biasa ataupun memang sifat Nabi ni, dia tetap takut terhadap azab Allah walaupun tidak menimpa dirinya. Jadi berubah ketakutan diri Nabi Lut itu, wadaqa bihim zar'a, dan merasa tidak berdaya untuk mengawal mereka. Maknanya tidak dapat nak sekap kedatangan malaikat-malaikat ni. Tidak dapat dan tidak terdaya untuk mengawal mereka. Maknanya tidak dapat melindungi utusan-utusan ini daripada diganggu oleh kaumnya. Maknanya kalau kita baca dalam surah Al-Hijr, juzuk 14 tu, utusan malaikat yang mari dalam rupa utusan manusia ni, sebagai utusan Allah Ta'ala ni, mari dalam rupa pemuda-pemuda yang lawa. Sehingga kaum Nabi Lut ni minta supaya diserahkan kepada mereka itu tetamu-tetamu Nabi Lut ni, malaikat-malaikat ni. Jadi Nabi Lut ni macam kita kata malu muka lah. Malu muka dengan kedatangan orang kampung dia ni, mari desak supaya dibiarkan kepada mereka itu utusan-utusan ataupun tetamu-tetamu. Maknanya di sini Nabi Lut ni dia bimbang, mana tak sedar hati, gelisah. Kerana malaikat ni kelihatan seperti anak muda yang lawa lah, yang kacak. Dan Nabi Lut tahu perangai umat dia ni, kaum dia ni, perangai mereka ni. Maknanya tak boleh tengok budak-budak muda. Jadi bila mana datang utusan ni ataupun malaikat ni dalam rupa orang-orang muda, jadi Nabi Lut ni tak apa sedap. Mana mari malaikat ni sebagai seorang tetamu, tak? Jadi seolah-olah Nabi Lut berfikir, kalau saya terima mereka ni sebagai tetamu di rumah saya, tak? Saya nak layan macam mana? Saya nak lindungi mereka ni daripada gangguan kaum dia ni macam mana? Saya nak melindungi tetamu ni daripada kejahatan puak-puak yang tidak senonoh daripada kaum dia ni macam mana? Kalau Nabi Lut tidak terima,
Tak. Tetamu hak mari ni boleh jadi Nabi Lut dianggap sebagai orang tidak beradab. Maknanya menolak tetamu yang mari. Yang mana sepatutnya kita sebagai tuan rumah ni, orang tempatan ni kena terima kedatangan orang musafir tetamu yang mari jauh ni. Sebab apa? Sebab kalau tidak diberi perlindungan ataupun tempat untuk mereka bermalam, jadi terpaksalah tetamu-tetamu ni akan bermalam di tempat yang lain. Yang mana tempat lain tu mungkin menyebabkan keselamatan mereka tu terdedah. Mana puak-puak jahat ni akan melakukan kejahatan terhadap kaum Nabi Lut. Terhadap tetamu Nabi Lut ni. Begitu juga kalau dia terima kedatangan tetamu ni, orang akan kecek, Nabi Lut pun ada juga sifat. Jadi serba salah Nabi Lut. Maknanya nak terima mereka ni sebagai tetamu akan menyebabkan puak-puak dia akan mari serang, mari berkerumun di rumah dia dan akan mencela dia dengan mengatakan bahawa Nabi Lut pun ada juga. Ada sifat juga budak-budak muda. Begitu juga kalau tidak terima, itu bercanggah dengan usul akhlak, yakni menerima tetamu. Dan akan menyebabkan tetamu tadi terpaksa bermalam di tempat yang lain, yang mana tidak ada jaminan keselamatan untuk mereka, kepada mereka itu daripada diganggu oleh puak-puak yang jahat, yang tidak bermoral tu. Jadi pada waktu ni kira-kira Nabi Lut tidak tahulah bahawa mereka semua ni adalah malaikat. Seperti mana Nabi Ibrahim lah. Dalam surah Az-Zariyat, surah Hud kita baca, malaikat-malaikat hok mari menemui Nabi Ibrahim ni tidak menjamuh makanan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Maknanya mereka menyamar betul-betul, menyamar sehingga hakikat diri mereka itu sebagai malaikat tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim. Maka begitu juga di sini, hakikat mereka ini sebagai malaikat tidak diketahui oleh Nabi Lut. Jadi dalam bab ni perlu kita baca juga surah Al-Hijr, surah Hud, surah Qamar, dan juga surah Az-Zariyat. Jadi lepas pada itulah, lepas daripada kelihatan kepada Nabi Lut itu perasaan takut, maka malaikat pun kata, la qalu la takhaf wa la tahzan. Wa qalu la takhaf wa la tahzan. Jangan dibimbang, jangan disedih. Inna munajjuka, kamilah yang akan menyelamatkan engkau dan keluarga engkau, illa mra'ataka kanat minal ghabirin, kecuali isteri kamu itu yang mana dia akan tertinggal dalam azab bersama dengan orang-orang yang akan dibinasakan. Jadi malaikat tu kata lagi, inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Sesungguhnya kami diutuskan untuk menurunkan ke atas penduduk bandar ini azab dari langit disebabkan mereka melakukan kejahatan, kufur dan maksiat. Maknanya batu yang diambil dari bumi ni diangkat begitu tinggi, lalu dihempapkan ke atas mereka. Jadi rijza minas sama ni maknanya diambil batu daripada bumi, diangkat begitu tinggi sehingga ke langit, lalu dihempap ke atas mereka itu, bima kanu yafsukun, disebabkan oleh mereka itu melakukan kejahatan, yakni kufur dan maksiat. Asal makna fasik ni, mereka keluar dari taat kepada Allah Ta'ala, banyak mengingkari perintah-perintah Allah Ta'ala dengan tidak taat. Jadi kita baca di sini sifat-sifat kaum Nabi Lut ini, yang mana mereka ni mufsidin, mufsidin, zalimin dan fasikin. Jadi semua tu menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh mereka itu benar-benar layak mereka itu diazab, dan Allah SWT tidak menzalimi mereka, bahkan mereka itulah yang memilih untuk menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah disebabkan oleh perbuatan
fasad mereka, fasad, ifsad, zalim dan juga fasik. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Dan sesungguhnya kami telah binasakan bandar itu dan kami telah tinggalkan bekas-bekasnya. Maknanya ada tanda, maknanya siapa-siapa pergi ke tempat ni, yang ni sekarang ni di laut mati, dah. Ada satu tanda yang nyata jelas. Tidak tersembunyi bagi orang-orang yang mahu memahaminya. Pada orang nak berfikir dia akan nampak. Jadi tanda yang jelas ni, inilah yang dikatakan sebagai laut mati. Laut mati. Maknanya di sini, ini sindiran kepada orang Mekah lah. Orang Mekah ni, yang mana mereka bila pergi berniaga ke Syria, ke Syam, ke Jordan tu, mereka akan melalui tempat-tempat ini. Jadi manusia ni cuba kajilah tentang apa laut mati ni, terapung orang. Yang mana iktibar yang sebenarnya adalah sepatutnya manusia takut terhadap azab Allah SWT akibat mengubah akibat mengubah ketetapan Allah Ta'ala, yang mana ketetapan Allah SWT ni ada dua bentuk. Seperti mana kita selalu sebut, ketetapan secara kauniyah dan juga ketetapan secara syar'iyah. Jadi perbuatan liwat ini ataupun fahisyah, maknanya homo ni, maknanya ia tidak hanya bercanggah dengan ketetapan syar'iyah, yang mana Allah SWT memerintahkan supaya manusia ni menjaga kemaluan dia, mengelakkan diri daripada perbuatan zina, dan perbuatan homo ni dia bercanggah dengan peraturan kauniyah Allah Ta'ala, yang mana Allah SWT telah jadikan manusia ni dalam keadaan lelaki dan perempuan. Mana lelaki kena cari perempuan, perempuan kena cari lelaki. Jadi bercanggah perbuatan homo ni bercanggah dengan ketetapan kauniyah dan bercanggah dengan ketetapan syar'iyah. Kemudian cerita yang berikut ni, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada kaum Madian itu kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Faqala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadatlah kamu, sembahlah Allah, warjul yaumal akhir, dan berharaplah pahala di akhirat. Haraplah, hendaklah kamu berharap pertemuan dengan Allah di hari akhirat. Maknanya jangan kamu fikir keuntungan di atas muka bumi ini semata-mata, tetapi hendaklah kamu mengharapkan pahala di akhirat. Maknanya kalau kita baca cerita pokok Nabi Syuaib ni, pokok Madian ni, iaitu mereka ni telah mencuri timbangan. Wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan kamu kurangkan timbangan dan sukatan. Jadi mereka nak keuntungan, lalu mereka mengurangkan timbangan dan curi sukatan. Jadi Allah Ta'ala kata sepatutnya kamu ni berharap kepada ganjaran di akhirat, bukan semata-mata nak keuntungan duniawi. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu bermaharajalela di atas muka bumi ini dengan melakukan kerosakan. Jadi perkataan wala ta'sau itu menggambarkan perbuatan yang rosak. Kemudian disebut mufsidin itu dalam keadaan merosakkan. Maknanya ini takkid lah. Maka sebab itulah kita terjemuh, janganlah kamu bermaharajalela dengan melakukan kerosakan. Itu lebih takkid lagi. Berbanding kalau kita terjemuh, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sebab apa? Sebab wala ta'sau itu sudah menggambarkan perkataan makna, sudah menggambarkan makna kerosakan. Mufsid itu pun kerosakan juga.
Maknanya janganlah kamu salah guna kekuasaan yang Allah SWT yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu dengan melakukan kejahatan dan kamu tidak melakukan kebaikan. Jadi kita sebut tadi warjul yaumal akhir, hendaklah kamu harap pahala di akhirat. Maknanya kamu kena ingat ada kehidupan selepas daripada kamu mati ni. Jangan kamu ingat semata-mata duduk atas dunia. Dan satu makna lagi, hendaklah kamu bekerja, mana dengan berniaga apa semua tu, untuk mengharapkan pahala di akhirat. Jangan semata-mata nak keuntungan dunia sahaja. Maknanya seolah-olah kita ni, isyarat kepada kita ni, bukan setakat kita berniaga ni untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk memberi kebaikan kepada orang lain, nak menyelesaikan hajat orang. Tidak kata nak ambil kesempatan di atas kesempitan kesukaran yang berlaku sekarang ni. Maknanya bukan semata-mata nak untung, tetapi nak menyediakan perkhidmatan pada orang, nak memudahkan urusan orang, dan satu lagi nak pahala di akhirat. Jadi orang berniaga ni dia kena ada sikap yang pertama nak untung lah, tentu dah tak kira lah orang niaga tak untung. Keuntungan duniawi. Yang kedua, berkhidmat, memberi perkhidmatan yang baik kepada orang lain. Dan yang ketiga, pahala di akhirat. Itu dapat diperoleh melalui perniagaan yang betul. Sebab apa? Sebab kaum Madian ni, mereka telah rosak dalam bab muamalah. Maka Nabi Shu'aib ni mari untuk membaiki kerosakan mereka dalam bab muamalah ini, seperti mana Nabi Lut mari nak membaiki kerosakan mereka itu dalam bab seksual. Akan tetapi kaum Nabi Shu'aib ni tolak, fakazzabuhu. Mereka mendustakan Nabi Lut. Maknanya mereka mendustakan Nabi Shu'aib. Maknanya mereka tidak menerima Nabi Shu'aib ni sebagai rasul. Mereka kata Nabi Shu'aib ni pendusta. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka mendustakan Nabi Shu'aib, lalu mereka dibinasakan dengan gempa bumi, gegaran, serta menjadilah, maka mereka itu menjadi mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Mana mereka dibinasakan dengan begitu rupa sekali. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa'adan wa samud. Baca juga cerita Nabi, bacalah juga cerita Nabi, bacalah juga kaum Ad dan kaum Samud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Telah nyata kepada kamu penempatan-penempatan mereka itu. Maknanya tempat tinggal mereka itu yang begitu nyata, tersegam, indah, besar, hebat tu, sememangnya kamu arif, sangat-sangat arif tentangnya itu. Jadi wa'adan ini dengan mana uzkur adan. Uzkur adan, ingatlah, sebutlah cerita Ad. Ataupun boleh juga dengan kita takdir wa'adan ini dengan mana akhazna adan, kami telah ambil. Kami telah ambil, maknanya kami telah hukum mereka itu. Jadi kalau kata takdir wa'adan itu dengan arti akhazna adan, itu sesuai dengan ayat 37 lah. Fakazzabuhu fa akhadhathumur rajfah. Jadi kita takdir akhazna adan, maknanya kami telah ambil kaum Ad itu, maknanya kami telah seksa mereka. Jadi Allah SWT kata di sini waqad tabayyana lakum, telah nyata kepada kamu. Kamu tu itu adalah sindiran kepada orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang sentiasa memusuhi Nabi, yang menolak kenabian Nabi SAW. Jadi orang Arab ni, seperti mana yang kita maklum, mereka ni tahu sangat perkampungan Ad. Kaum Ad ni yang terletak di mana? Di Hadramaut tu, di Ahqaf, Bukit Ahqaf tu.
Orang Arab tahu sebab mereka berdagang pada musim sejuk ke Yaman, pada musim panas pula mereka akan berdagang ke sebelah Syam tu. Mereka akan melalui penempatan kaum Samud itu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ini sebab kepada mereka semua itu menjadi punah, menjadi takabur, menjadi jahat, menjadi zalim. Sebab apa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan telah menghiaskan kepada mereka itu amalan-amalan mereka, yakni amalan mereka yang jahat itu, syaitan menampakkan kepada mereka sebagai baik. Mana kesimpulan lah. Sebab apa manusia menyembah berhala? Puncanya syaitan kata, inilah cara dia. Mengapa puak-puak Nabi Nuh itu menyembah 5 orang-orang soleh itu? Sebab dia kata, kita nak minta sendiri daripada Allah Ta'ala ni tak layak, tak sesuai. Jadi kita kena minta melalui orang tengah, zulfa, perantaraan. Begitu juga kaum Nabi Lut itu, mereka nampak comel kaum lelaki dan tidak lagi nampak tidak lagi tertarik kepada wanita. Sebab apa? Sebab syaitan lah ia menggambarkan benda tu molek, perbuatan tu molek. Sedangkan hakikat sebenarnya itu benda yang jahat, tetapi syaitan lah yang telah menghiaskan. Fasaddahum anis sabil, dan syaitan itu menghalang manusia ni daripada jalan yang benar, jalan yang yang diredai oleh Allah Ta'ala. Wa kanu mustabsirin, mereka tu nampak sangat, faham sangat, mereka tu tahu sangat benda-benda syirik, benda-benda kejahatan ni, benda-benda zalim ni, benda-benda yang rosak ni sebagai rosak. Mereka tahu sangat. Mereka dapat membezakan. Yang ni mereka tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Sebab mereka ada akal untuk berfikir, tetapi mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu, telah diperdayakan oleh syaitan. Mereka sombong. Wa kanu mustabsirin, yakni dalam keadaan mereka itu tahu, mereka tidak ada keuzuran lagi. Tidak diterima sebarang keuzuran daripada mereka itu. Sebab apa? Sebab mereka benar-benar faham. Bila begitu, marinya datanya azab Allah kepada mereka. Itu adalah sebenarnya mereka telah tahu dengan jelas, dengan akal mereka dan juga dengan amaran yang telah diberikan oleh Nabi. Bila begitu, tidak ada keuzuran kepada mereka bila mana mereka tu diazab oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah SWT sebut lagi, wa qaruna wa fir'auna wa haman. Ni perangai-perangai golongan mustakbirin, orang yang sombong dengan kuasa yang ada pada mereka. Ini juga sebagai sindiran kepada orang-orang Mekah yang takabur, yang sombong, dengan kekayaan, kekuasaan yang ada pada mereka. Maknanya mereka ni tidaklah sekuat dari segi fizikal tu, tidaklah sekuat kaum Ad, kaum Samud, tetapi sikap sombong mereka tu sama seperti Qarun, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kekuasaan dan pengaruh. Maknanya perangai Quraisy ini sama seperti perangai Qarun, berbangga-bangga dengan harta kekayaan, sombong dengan kuasa seperti mana Fir'aun, dan juga sombong orang Quraisy ni dengan pangkat, dengan pengaruh seperti mana Haman. Jadi ini sindiran kepada kaum Quraisy lagi. Dari sudut mereka ni takabur dengan kuasa, dengan harta, dengan pengaruh. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat, telah datang kepada mereka itu keterangan yang dibawakan oleh Musa. Musa tu datang dengan keterangan. Fastakbaru fil ard, mereka itu sombong, menganggap diri mereka itu besar di atas muka bumi. Wa ma kanu sabiqin, dan mereka itu tidak terlepas. Ni ayat ni dia ada kaitan dengan ayat yang keempat pun ni.
ayat yang ke-40 ni, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu dia terlepas daripada azab kami? Maknanya sehebat Qarun, dengan ilmu dia, dengan harta dia sehebat Qarun, dan sehebat Fir'aun pun, dengan kuasa dia, dia tidak terselamat daripada azab Allah. Jadi ini amaran keras kepada golongan mustakbirin Quraisy, yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walaqad ja'ahum Musa, yakni telah datang kepada kamu Nabi Muhammad seperti mana datangnya Nabi Musa. Baca dalam surah Muzammil kita baca, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Jadi datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada kamu samalah seperti mana kedatangan Nabi Musa dengan keterangan-keterangan dari pihak Allah Taala kepada Firaun dan kaumnya. Maka janganlah kamu wahai orang-orang Quraisy menjadi seperti Firaun dan kaumnya yang dibinasakan, maka hendaklah kamu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikut ni, ini adalah penutup lah. Penutup kepada cerita-cerita para nabi yang telah disebutkan sebelum pada ni. Khulasah kepada dalil-dalil tarikh yang tersebut. Sebelum pada ni, berkenaan dengan cerita-cerita nabi ni, fakullan akhazna bizambi. Semua mereka itu kami telah binasakan, kami telah ambil dengan azab, dengan sebab dosa mereka. Masing-masing. Maknanya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad, penentang Nabi Musa ni. Semua mereka itu dibinasakan dengan sebab dosa mereka masing-masing. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka itu ada kami hantarkan angin ribut yang menghujani dengan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka itu ada yang kami binasakan mereka itu dengan letusan suara yang menggempakan bumi. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di kalangan mereka itu ada yang kami tenggelamkan dalam bumi. Wa minhum man arraqna. Di kalangan mereka itu ada yang kami tenggelamkan dalam laut. Maknanya Allah SWT sebut di sini satu persatu umat-umat yang telah dibinasakan. Jadi orang yang telah ditimpa dengan hujan itu adalah kaum Ad. Orang yang telah dibinasakan dengan pekikan suara itu adalah kaum Samud. Orang yang telah ditimbus oleh bumi itu adalah Qarun. Dan orang yang ditenggelamkan oleh air laut ni iaitu Firaun dan Haman dan pengikut-pengikut mereka. Itu khulasah cerita. Maknanya dengan sebab dosa-dosa mereka dibinasakan atas dunia lagi. Maknanya ini tasliyah kepada orang beriman. Maknanya orang beriman bersabar seketika nanti Allah SWT akan binasakan golongan yang menentang kamu itu. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Tidaklah Allah SWT sesekali membinasakan, menzalimi mereka itu. Tetapi walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ayat ni khulasah kepada cerita nabi-nabi yang menjadi dalil, bukti-bukti supaya kita orang beriman ni bersabar dalam ujian, supaya kita orang beriman ni jangan putus asa daripada mengharapkan pertolongan Allah, dan supaya kita tetap teguh dalam menyampaikan dakwah, bersabar dengan ujian, dengan kesusahan. Begitu juga ayat ini cerita-cerita berkenaan dengan Nabi ini
menjadi amaran kepada golongan fasik, golongan yang sombong, golongan yang zalim, yang menentang dakwah Islam itu. Sebab apa? Sebab mereka ni wa makanu sabiqin, tidak akan terlepas dari hukuman Allah Taala. Jadi ayat 40 ni adalah khulasah kepada ayat yang kita baca bermula daripada cerita Nabi Nuh itu. Ayat ke-14. Jadi 14 sampai 40. 14 sampai 40 itu semua adalah cerita para nabi. Yang mana itu semua bukti bagi apa yang Allah SWT sebutkan pada ayat yang keempat. Jadi kita ingatlah 14, 40. Dia punya kaitan dia tu. Jadi ayat yang keempat tu, tidak akan selamat orang yang menentang Allah. Buktinya, yang ni bacalah daripada ayat 14 sampailah ayat 40. Jadi pertalian ayat penting ni, antara ayat keempat daripada ayat 14 sehinggalah ayat 40. Kemudian lepas pada ni kita akan masuk ayat yang ke-41. Bahagian ni kira-kira penutup lah, penutup surah ni, yang mana banyak taklimat, maknanya arahan-arahan yang Allah SWT berikan kepada kita orang beriman, macam mana strategi, aturan-aturan yang perlu kita buat, langkah-langkah yang perlu kita kemaskan dalam menghadapi ujian ni, yang dengan cara bermujahadah. Maknanya ayat-ayat yang berikut ni 41 sampai akhir surah ni, taklimat, arahan-arahan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, cara untuk bermujahadah. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita ni minggu depan raya dah. Kena cuti dah raya tu. Kena cuti. Kita akan sambung minggu sekali lagi lah. Jadi setakat tu saja perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.